خصوصا إلى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali dipanjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid. Mudah-mudahan Allah tetapkan kebaikan demi kebaikan yang telah kita buat, yang sedang kita buat, dan dikurniakan kepada kita kebaikan dan demi kebaikan dan bertambah kebaikan dalam hidup. Qala musannif rahimahullah ta'ala, aku berpesan akan dikau pada aturan cakapan dengan 5. Jika engkau taat bagi yang berpesan akan dikau yang kasih sayang, jangan engkau lupa akan sebab cakapnya. Dia kata kalau nak bercakap, dia pesan pada kita 5 perkara. 5 perkara. Yang pertama kata dia, sebab cakap. Apa sebab kita nak cakap? Apa sebab niat kita nak bercakap tu? Kita niat ni kerana apa? Kita bercakap tu niat kerana apa? Sebab niat kita. Dan waktunya. Waktu kita nak bercakap. Waktu nak bercakap. Waktu nak beri teguran, nak beri nasihat, kena waktu yang tepat. Dan rupanya, dan bilangan dan tempat sekaliannya. Tempatnya di mana, bilangannya, rupa percakapan itu, yakni kelakuan percakapan itu, kena tengok semua perkara bila kita nak bercakap. Dan bercakaplah, kata musannif ini, kata syair, dengan kasih dan sayang. Sebab kita sayang dia, bukan sebab benci dia. Sebab sayang. Baru ni ada pelajar tanya Abi, kenapa saya susah nak menangis? Waktu-waktu mudah nak menangis ni, satu, waktu tengah malam, pukul 3.30, pukul 4.30. Waktu tu mudah untuk kita alirkan air mata. Kedua, buang rasa baik dalam diri. Orang kalau rasa diri baik, dia takkan rasa diri dia salah. Jadi dia susah nak menangis. Sebab dia tak rasa salah. Dia rasa baik. Macam mana nak nangis? Ketiga, bersihkan hati. Bila hati itu bersih, air mata senang mengalir. Air mata senang mengalir. Kenapa perlu menangis, mengalirkan air mata? Sebab air mata yang keluar kerana takutkan Allah, sebab dosa-dosanya, sebab kesalahannya. Air mata ni besok dapat bagi syafaat kepada tuannya.
dapat bagi syafaat pada tuannya, ya, dan air mata inilah yang memadamkan api neraka Allah yang nak sambar tubuh dia. Bila banyak menangis, banyak air mata yang dapat memberi syafaat pada tuan dia. Dan itu perintah Nabi, banyak menangis. Nabi suruh kita banyak menangis dalam dunia, ya, supaya besok di akhirat kita boleh tersenyum dan ketawa. Jangan banyak ketawa dalam dunia, besok kat sana menangis. Maksud Nabi ketawa ni apa? Kita seronok dengan maksiat, dengan kejahatan. Zaman ini zaman orang buat maksiat seronok. Zaman ini orang bernyanyi seronok, orang berjoget seronok, semua orang buat dengan keseronokan. Orang buat maksiat dengan rasa seronok. Sebab kalau kita buat maksiat dengan rasa seronok, kita tak rasa salah, kita rasa benda kita buat ni betul. Duduk dalam salah selama-lama, duduk dalam kesilapan selama-lama. Jadi kalau kita tak rasa salah, macam mana kita nak jadi orang baik? Nak jadi orang baik macam mana? Habis selalu pesan, kalau kita berkehendak, akan ihsan makhluk, orang pandang kita, orang itu kita, orang kesian dengan kita, satu hari makhluk mati. Tapi kalau kita minta ihsan Allah, Allah tidak akan mati-mati, sebab Allah bersifat baqa, kekal Allah. Dan sifat manusia ni berubah-ubah. Hari ini mungkin pada dia kita baik, mungkin 5 tahun, 6 tahun lagi kita, pada pandangannya kita jahat. Sebab itu Nabi selalu pesan dengan kamu untuk diri Nabi, keluarga, anak-anak dan kamu semua, jangan terpesong pandangan kita daripada menuntut rahmat Allah. Jangan terpesong, sebab yang memiliki segala-gala perkara ni Allah Ta'ala. Allah yang memiliki segala perkara. Buat, jalankan syariat, kehidupan sebagai seorang manusia, seorang hamba Allah, insya-Allah kita dalam jagaan Allah, dalam pemeliharaan Allah, dalam pimpinan Allah. Maksudnya terang, tiada berhajat kepada mensyarahkan lagi. Dan sayugia bahawa adalah ia menempati faedah pada sekalian waktu, menempati faedah pada sekalian waktu dan sekalian kelakuan dari sekalian manusia. Bila kita jaga sungguh-sungguh 5 perkara tu, kerana dia tak boleh lepas, bercakap ni tak boleh lepas daripada kelakuan manusia. Tapi kalau tak jaga, maka perkataan, percakapan kita jadi fitnah. Jadi fitnah atas orang lain. Sekarang orang tak cakap sebab tak boleh keluar, tapi orang bercakap dengan tulisan. Dan orang-orang dengan keadaan telik kepada keadaannya yang hina dan yang mulia kecil dan besar, jantan dan betina. Orang dulu sebut macam itulah. Kalau dia tanya orang sekarang, kalau jantan betina ni, orang kata apa cakap jantan betina kan? Kalau orang dulu, orang kampung-kampung kan, dengar ada orang lahir anak, apa orang dia, jantan ke betina kan? Kalau orang dulu orang dulu tak ambil kisah pun, tak? Orang sekarang yang tu pun jadi masalah, tak?
jadi masalah. Ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hikmatu dhallatul mu'minin aynama wajadaha akhadhaha. Bermula ilmu dan kepandaian itu pungutan orang mukmin, di mana-mana tempat ia dapat akan dia, mengambil ia akan dia. Jadi ilmu ni tempat pungut orang mukmin. Mana dia dapat, dia ambil. Ya. Itu orang mukmin sentiasa memandang-mandang di mana ada ilmu. Kenapa orang mukmin ni dia pentingkan ilmu? Sebab ilmu ini menjadi alat dia untuk mengenal kenal Allah. Bila dia kenal Allah Ta'ala, dia sedar diri dia siapa. Bila dia kenal Allah, dia sedar diri dia ni hamba. Jadi dia sedar dirinya hamba, dia tak melawan. Ya, itu dulu ada pepatah apa? Pepatah Melayu kan. Apa? Dia durian, kita mentimun, apa itu? Dia durian, kita mentimun. Macam mana pun kena gelik, sakit. Ya. Tapi pepatah tu digunakan pada manusia. Cuba bawa pepatah Melayu itu pada mengenal Tuhan. Sedar diri itu. Jangan jadi durian, selamanya jadi timun. Itu dia. Itu. Jangan nak jadi Tuhan. Sedar jadi hamba Allah. Hebat mana pun kita tak boleh lawan Allah. Hebatlah macam mana. Hebatlah. Kita bisa selalu sebut kasihnya Allah pada kita. Allah bagi tahu bila tanda alam ni rosak, tapi dirahsiakan hari dan waktunya. Nampak? Itu tanda sayang Allah. Ya, boleh kalau Allah tak nak bagi tahu kita nak kiamat, Allah tak nak bagi tahu kita tanda-tandanya, terus kiamat. Boleh. Tapi Allah sayang kita. Allah bagi tahu bila dah nak kiamat, besok matahari terbit sebelah barat, dah nak hampir kiamat, Dajjal keluar. Tapi dirahsiakan hari dan waktunya. Bila? Semua orang tak tahu. Kenapa dirahsiakan? Hikmahnya supaya kita sentiasa berhati-hati. Sampai Nabi sebut takkan terjadi kiamat bila mana masih ada orang yang menyebut Allah, 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 Allah. Masih ada iman. Nampak? Sebab tanda-tanda Allah nak hancurkan bumi dah banyak. Banyaknya anak-anak yang derhaka pada dua ibu bapa, anak yang derhaka dengan mak ayah banyak, isteri yang derhaka banyak, orang miskin yang tidak redha banyak, orang kaya yang sombong banyak. Jadi banyak tanda-tanda itu disebut oleh Nabi. Dah berlaku. Cuma tanda-tanda besar belum terjadi. Tapi akan terjadi. Dirahsiakan bila waktunya, bila harinya. Jadi orang mukmin ni orang yang sentiasa bersiap sedia. Dia siap. Dia siap.
berjaga-jaga, berhati-hati. Tapi bila hati ni gelap, bila dosa tu banyak, bila kasih dunia tu tebal, jadi tak nampak, jadi lupa. Dia tahu, tapi jadi lupa. Dilupakan oleh Allah peringatan. Dia tahu ini tanda kiamat, ni tanda kiamat, ni tanda nak kiamat, ini tanda. Tahu, kalau disuruh cakap, dia tak tahu. Tapi tak boleh, dia tak buat apa-apa. Taubat ke, tambah amal ke, jadi makin baik ke, tak. Dia macam tu juga. Ya. Itu yang kita takut. Dikatakan ambil olehmu akan barang yang bersih, tinggal olehmu akan barang yang keruh. Ya. Benda hak tak baik tinggal, benda hak baik ambil. Ambil maksudnya amal. Jangan ambil aja. Diamalkan. Diamalkan. Amal. Kalau kita buat tak banyak, semayang duha 2 rakaat, tapi istiqamah, alhamdulillah. Main tahajud tak banyak, orang lain boleh buat banyak sampai 8 rakaat. Witir 3, kita tak mampu, jangan tinggalkan, buat 2 rakaat. Lepas tu kita amalkan apa? Lepas semayang sunat ba'di Aisyah, kita semayang witir 1 rakaat. 1 rakaat. Jadilah dapat 1 rakaat setiap malam. Daripada langsung, walaupun ada dikatakan buat 1 tak elok, kena buat 3. Daripada 3 langsung tak ada, dapat juga 1. Jadilah itu guru Abi dulu dia pesan macam tu. Jangan tinggal lepas semayang ba'di Aisyah, buat witir 1 rakaat. Sekurang-kurang yang tak dapat 3, dapat 1. Malam kan terbangun, buat lagi semayang, nak tutup dengan witir, tutuplah dengan witir. Tak nak tutup, tak payahlah tutup. Kalau nak tutup lagi, tutuplah, buat 3 rakaat, tak ada masalah. Tak payahlah nak fikir-fikir tadi dah witir macam mana, dah tutup, nak buka balik ke. Itu bukan pintu rumah. Ulama dah bahas dah benda tu. Dah witir tadi, kan nak semayang, ulama kata boleh. Yang kita pening-pening buat apa? Ikut benda yang dah siap. Kita bukan orang alim, kita orang bodoh. Ikut benda dah siap. Ulama kata boleh, nak ambil witir pertama boleh, nak buat witir yang baru pun boleh. Orang sekarang banyak sangat fikirnya, tak nak ikut ulama. Dan aku dengar akan Syekh Imam Ajal Ustaz Fakhruddin Al-Kasani berkata, adalah hamba perempuan Abi Yusuf rahimahullahu ta'ala amanah di sisi Muhammad. Maka berkata ia baginya, adakah engkau hafaz pada ini waktu dari Abi Yusuf akan suatu masalah daripada masalah fiqh? Berkata ia tiada, melainkan bahawasanya Abu Yusuf adalah adatnya yang berkekalan bahawa mengulang-ulang ia dan berkata ia habuan apa tu?
Habuan daur itu. Tu. Habuan daur itu gugur. Ya. Tu. Daur ini dia berulang-ulang. Tu. Maka hafazlah Muhammad akan demikian itu daripada ini hamba perempuan. Walhal adalah ini masalah jadi muskil atas Muhammad. Maka hilanglah muskilnya dengan ini kalimat. Maka diketahuikan bahawasanya menuntut faedah itu mungkin dan dapat ia dari tiap-tiap seseorang. Dan kerana inilah berkata Abi Yusuf pada ketika dikatakan baginya, dengan apa engkau dapat ilmu, berkata ia, tiada tertegah aku daripada menuntut faedah dan faham daripada tiap-tiap seseorang, kerana sombong dan membesar diri. Ya. Jadi orang yang bila dia sombong, kita belajar dengan orang sombong, dengan orang yang membesar diri, tak dapat faedah ilmu. Tetapi pesan dengan kamu belajar, ya. Tadi habuan daur itu gugur apa? Bila kita dah hafal, bila kita dah faham, jadi ulang-ulang tak payah lah, dah faham, dah hafal. Kita habuan daur ini berulang-ulang, ya, gugurlah. Kemudian bila kita mengambil ilmu daripada seorang yang, apa dikata sini, ya, dia tertegak aku dari menuntut faedah dan faham daripada tiap-tiap seseorang kerana sombong dan membesar diri, dan tiada penyayang dari memberi faham. Dan adalah masalah habuan daur itu ada tersebut dalam syarah ini risalah, tetapi perhamba tiada bawa akannya kerana takut panjang. Jadi bila nak ambil ilmu, supaya kita dapat faham, jaga, jangan sombong, jangan besar diri, dan ambillah ilmu itu dan berilah ilmu itu dengan sifat kasih, macam mana sebab itu Abi selalu ulang, Abi pernah cakap dengan kamu, sifat seorang guru, dia kata syair, dia seumpama ibu bapa. Macam mana ayah kita tegur kita sebab dia sayang anaknya, ayah kita rotan kita sebab dia sayang, bukan sebab dia benci kita, sebab dia nak anak dia jadi anak yang baik. Lepas itu sampai datang syair, muallimuka kawalidik, guru kamu itu seperti mana ibu bapa kamu, dia seumpama ibu bapa. Lepas itu seorang guru, dia akan mengajar seperti mana dia didik anak-anaknya, tak ada belah bagi siapa pun, tak ada belah bagi. Seorang ayah, dia takkan nak anak dia jatuh, takdir Tuhan jatuh. Apa tindakan seorang ayah? Dia akan ambil anak dia, dia akan tegur anak dia. Lain kali kalau jalan, pandang depan, pandang bawah, dia akan bagi ilmu kepada anak dia. Tetapi bila seorang anak yang degil, anak yang terhijab, lalu dia kata apa? Ayah tak sayang aku, sebab ayah selalu tegur aku. Sepatutnya kita beruntung kerana kita selalu diberi peluang untuk mendapat ilmu. Bila seorang ayah itu dia bercakap, makna atas seorang anak itu ilmu atas dia. Tapi anak tak. Dia kata ayah benci aku, ayah tak suka aku.
Dikatakan bagi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dengan apa engkau dapatkan ilmu? Berkata Ibn Abbas, dengan lidah yang sangat bertanya-tanya dan hati yang sangat berfikir-fikir. Maka tanya ini alat bagi tanya tu. Tapi tanyalah barang yang kita tak tahu, barang yang kita keliru. Macam mana nak buat ni? Tanya guru kita. Yang kita tak tahu. Dan sesungguhnya dinamakan penuntut ilmu pada zaman dahulu dengan apa engkau kata, kerana banyak berkata-kata mereka itu pada zaman dahulu dengan perkataan apa engkau kata pada ini masalah. Dan sesungguhnya Abu Hanifah jadi pandai pada fiqh itu dengan banyak mutarahah dan muzakarah pada ketika adalah ia jadi penjual kain. Abu Hanifah dia jadi penjual kain, berniaga, pun dalam masa berniaga dia muzakarah ilmu. Kamu sambil-sambil tu sembang pasal ilmu. Sembang dengan kawan kita ni macam mana macam mana nak jadi baik, kan? Adam tanya dengan imam, nanti imam cakap lah, kalau nak jadi baik, jadi macam aku, jadi imam. Contoh, cuma sembang. Kawan kita buat silap, minum tangan kiri, jangan minum tangan kiri, sebab Nabi tak pernah minum tangan kiri. Macam itulah. Jadi sama-sama ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Tolong nasihat sama-sama. Kawan kita nak buat benda yang tak baik, nasihat, jangan dorong, tapi nasihat. Itu ni. Penjual kain-kain kitan atau kapas, maka dengan ini diketahuikan bahawasanya dapat ilmu dan fiqh itu berhimpun dia serta usaha seperti menghimpun akan dia oleh Abu Hanifah. Jadi macam mana nak dapat ilmu? Selalu berbincang. Lepas kamu mengaji fiqh dengan abang awal, nanti bincang-bincang lah. Lepas tu masa kelas, abang awal boleh tanya tak, kalau ni macam mana, kalau macam ni macam mana, tanya. Kalau abang awal kata hari ni tak boleh tanya, tak payah tanya. Abang awal boleh tanya tak, kan? Sebab kadang-kadang guru kita ada masalah, mungkin dia tak bagi tanya sebab dia ada masalah. Ketika tu dia nak qada hajat ke, anak dia tak sihat ke, macam abang awal mengajar kamu kan, mungkin abang awal ada anak kecil, anak dia tak sihat ke, nak balik cepat, macam tu. Kalau dia bagi ruang pertanyaan, tanyalah, tanya. Dan adalah Abu Hafs al-Kabir, berusaha dia dengan barang yang memadai akan dia daripada rezeki dan mengulang-ulang ia akan ilmu. Maka jika tak dapat tidara bagi penuntut ilmu daripada berusaha bagi manfaat anak bininya dan lainnya, kalau ada keluarga, selesaikan masalah anak-anak dan isteri, jangan tinggalkan tanggungjawab. Kita sebagai suami ada kewajipan nafkah, mana pergi mengaji, jangan tinggalkan melaksanakan yang wajib, meninggalkan kewajipan yang lain, tak boleh. Seperti Abi kata, itu dalam hidup, dalam diri. Semayang wajib tak? Wajib tak semayang? Wajib.
meninggalkan takabur wajib tak? Wajib. Sebab takabur itu berdosa. Jadi jangan tak tinggal semayang. Jangan tak semayang, haram. Tapi mulut jahat lagi. Tak maulah macam tu. Panggil kawan-kawan, ada maki kawan-kawan, janganlah. Cakap benda yang baik-baik. Maka hendaklah berusaha ia dan mengulang-ulang akan ilmunya dan tiada segan dan malas ia. Dan tidaklah harus bagi seorang yang segar badan dan banyak akal itu keuzuran pada meninggalkan belajar ilmu. Orang yang sihat dia tinggalkan mengaji. Sebab hukum belajar ini wajib. Itu yang Nabi cakap. Kita taubat tinggal semayang, tapi kita tak taubat meninggalkan belajar fardu ain. Berapa tahun kita tinggal belajar? Sebab hukum belajar fardu ain itu fardu ain. Jadi sama dengan hukum semayang. Semayang fardu ain, mengaji pun fardu ain. Jadi tinggal belajar berapa tahun. Macam kamu selamatlah daripada kecil. Macam abang-abang macam mana, umur dah 30 baru nak mengaji. Jadi daripada akil balik dari umur 30, dia dah melakukan dosa. Kalau semayang, memang semayang, tapi meninggalkan mengaji, belajar fardu ain satu dosa. Sebab dia fardu ain. Orang tak perasan dosa mengaji. Orang perasan dosa semayang. Orang perasan dosa puasa. Orang perasan dosa mengumpat. Ya Allah, siapa yang dapat belajar daripada kecil untuk alim tak alim itu bukan kerja kita, itu kehendak Allah. Tapi jangan tinggal belajar. Dan belajar fiqh, kerana bahawa tiada ada seorang yang terlebih papa daripada Abi Yusuf, dan tiada menegak akan dia oleh demikian itu dari belajar ilmu fiqh. Dan siapa-siapa yang ada baginya harta banyak, maka sebaik-baik harta yang baik itu bagi laki-laki yang baik. Harta itu jadi baik pada orang baik. Harta itu akan jadi jahat pada orang yang jahat. Kalau kita baik, benda apa yang ada pada kita jadi baik. Itu yang kita ada makanan. Kita orang baik, ada makanan kita dapat buat baik bagi kawan-kawan. Nanti kawan-kawan mak dia hantar makan, dia bagi kita pula. Yang kedekut. Orang kedekut ni hidup dia sempit. Rezekinya sempit. Rezekinya sempit. Jangan kedekut, jangan bakhil. Kalau saya bagi nanti habis. Pada kita habis, tapi janji Allah tak habis. Nanti datang lagi. Tak tahu datang mana, pintu mana datangnya kita tak tahu. Tapi tetap datang sebab janji Allah macam tu. Allahul musta'an. Sepuluh berhenti sampai situ. Dikatakan seorang yang alim. Baik itu. Malam besok kita sambung.
ya. Mudah-mudahan ya Allah beri kita hidayah dan taufik ya, supaya kita dapat jadi orang yang baik. Kenapa habis selalu cakap orang baik, orang baik, orang baik, jadi baik? Kenapa habis tak cakap jadi alim, jadi alim? Alim kalau tak baik tak guna. Kenapa habis tak cakap jadi hafiz Quran? Kalau hafiz Quran tak baik tak guna. Habis suruh kamu jadi orang baik. Jika Allah kurniakan kepada kamu hafal Quran, hafiz yang baik. Allah kurniakan pada kamu ilmu, alim yang baik. Kamu jadi baik. Allah sebutkan dalam Quran, wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia itu dalam kerugian, rugi manusia. Melainkan orang yang beriman. Jadi kalau tak beriman rugi. Dan amal saleh. Dan orang ni buat amal saleh, dia jadi orang baik. Wa tawassaw bil haqq. Jadi ilmu. Macam mana nak pesan dengan orang kalau tak ada ilmu? Jadi jadi ilmu, ahli ilmu yang baik. Wa tawassaw bis sabr. Pesan dengan kesabaran. Kena sabar. Sebab nak jadi baik, orang baik ni ujiannya banyak. Siapa uji dia? Siapa yang selalu kacau kita? Pertama-tama tentu syaitan. Syaitan nak keluarkan kita dari kelompok orang baik. Jangan jadi orang baik. Nafsu kena mujahadah. Nafsu ni meronta-ronta. Itu yang kadang bila orang tegur kita rasa apa? Pernah tak dam? Kalau orang tegur kamu macam rasa marah kat sini. Pernah tak? Jadi kita tak boleh terima kebaikan. Kalau orang tegur kita rasa tak boleh terima. Kata ulama, masih ada sifat sombong. Orang tegur kita, jangan buat macam ni. Dalam hati kita memberontak, marah. Kata ulama, di antara sifat sombong itu orang yang tidak mahu menerima nasihat. Apa kecelakaannya? Selagi tak boleh buang benda tu, tak ada hak masuk syurga. Sebab Nabi sebut macam tu, tidak akan masuk syurga dalam hati yang ada padanya seberat zarah. Orang yang sombong. Mujahadah. Nabi pun masih lagi usaha. Walaupun Nabi lalu macam-macam. Nak buang benda ni bukan senang. Nak buang. Abi ni buat perangai gila. Satu hari Abi pergi Indonesia. Nak tutup ni. Abi pergi Indonesia naik kapal terbang. Ingat lagi India Airlines. Nak cuba buang benda-benda ni. Tahu Abi buat apa? Abi pakai slipper. Abi pakai seluar yang banyak poket tu. Abi pakai baju pagoda yang kotor. Baju pagoda tu sini kotor. Dia naik kapal terbang. Semua orang kat airport ni tengok Abi naik kapal terbang. Orang lain pakai kot. Ni tahun 90-an. Orang lain pakai baju semua.
Orang yang duduk sebelah Habib ni, dia duduk ujung. Dia tengok macam mana orang miskin ni, dia kata, ya, boleh naik kapal terbang. Macam mana orang ni baju kotor-kotor ni boleh naik kapal terbang. Dia nak pergi mana ni? Dia ni betul ke gila? Ketika itu baru kita tahu siapa diri. Ya. Lepas itu kita bila masih lagi merasakan diri kita begini hebat dan sebagainya, hakikat dia senang. Besok kita mati, orang buat apa dengan kita? Orang buat apa dengan kita? Itu hakikat diri kita. Betul Habib minta kamu, ya, praktis jadi orang baik, mujahadah jadi orang baik. Kita sedar diri kita seorang hamba Allah. Walaupun besok kamu dah ada rezeki dibagi harta oleh Allah, tapi jangan lupa tempat orang baik. Tiba-tiba tak tahu, ya. Ada anak-anak murid Habib yang berjaya, ada, ya. Yang sekarang kaya pun ada. Tapi nak jadi orang baik, ya, nak jadi orang baik, tempat orang baik ni jangan tinggal. Ya. Jadi bila kita baik, jangan kata makhluk Allah pun kasih dekat kita, Allah dan Rasul pun sayang kita. Itu je. Kita nak itu je. Nak dikasihi oleh Allah, nak dapat rahmat, ya. Besok kat sana senang. Orang lain bangun dari kubur telanjang, kita dapat baju. Orang lain kena hisab, ya, mudah-mudahan kita tak kena hisab. Orang lain merangkak dekat titian sirat, mudah-mudahan kita dapat burak. Dah tunggu depan syurga, ya. Tak ada merangkak sakit Allah, ya. Baik, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, peliharalah kami ya Allah daripada segala fitnah akhir zaman ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kurniakan atas kami akan kurniaan kepada orang-orang yang saleh yang telah Kau kurniakan ke atas mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Kau pelihara kami daripada segala wabak, segala penyakit yang besar-besar ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Kau berkatkan hidup kami, hidup mak ayah kami ya Allah, yang mana masih ada mak ayahnya ya Allah. Berkatkanlah hidup mak ayah kami ya Allah, ya Allah. Yang mana antara kami yang tidak ada mak ayah lagi ya Allah, rahmatkanlah mak ayah kami ya Allah. Kasihkanlah mak ayah kami ya Allah. Mudahkanlah mak ayah kami di alam barzah ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadilah kami hamba yang sentiasa Engkau pimpin pada jalan Kau ya Arhamar Rahimin. Jangan Kau biarkan kami ya Allah, jangan Kau tinggalkan kami ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.